Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ini AJ nak cerita dekat korang berkaitan dengan misteri kehilangan saudara acap lah. Untuk pengetahuan semua, pada 24 Mac yang lalu sudah genap 3 tahun bahawa saudara acap telah pun hilang tanpa dikesan. Dan apabila berita itu tersebar pada ketika itu, berita tersebut menjadi viral, menjadi tular dan sebagainya lah. Jadi pada tahun 2019 tu, pada ketika itu channel FJ ni waktu tu tengah meletup jugalah. Waktu tu banyak video-video FJ buat jalan seram dan sebagainya, banyak yang tular, banyak yang viral. Dan pada waktu itu ramailah yang tanya pandangan FJ berkaitan dengan misteri kehilangan saudara acap. Banyak komen masuk waktu tu dekat video jalan seram yang FJ buat pada tahun 2019 lah. Orang tanya apa sebenarnya yang berlaku, apa pandangan FJ dan sebagainya. Dan pada ketika itu juga FJ mengambil keputusan untuk tidak respon apa-apa sebarang komen pun berkaitan dengan misteri kehilangan saudara acap. Sebab pada ketika itu memang dah viral kan. Jadi banyaklah pihak-pihak yang ingin cuba membantu dari sudut anggota keselamatan dan sebagainya. Lepas tu adalah dari sudut perubatan tradisional, lepas tu ada golongan ruqyah dan sebagainya. Semua ingin membantu untuk mencari kehilangan saudara acap pada ketika itu. Namun ada jugalah beberapa pihak yang dia mungkinlah ambil kesempatan di atas kisah yang viral tu. Dia pergi sana dan sebagainya. Mungkin niat dia bukannya nak cari ke apa kan, tapi lebih kepada nak tumpang populariti pun ada dan sebagainya lah. Itu komen yang FJ baca daripada netizen yang komen berkaitan dengan berita-berita kehilangan saudara acap. Jadi kenapa FJ baru sekarang nak cerita pasal kehilangan saudara acap ni? Sebab FJ waktu tu memang kita bukannya berada di tempat kejadian, dan kita pun tak ada dalam proses mencari saudara acap pada ketika itu. Jadi dari sudut orang kata teorinya, kita tak tahu apa lah, dan kita pun tak ada kena-mengena pada ketika itu kan. Jadi FJ ambil keputusan untuk tidak komen pada ketika itu. Dan kalau FJ buat komen, FJ bagi pendapat, bagi pandangan pada ketika itu, mungkin FJ akan view FJ akan bertambah lah, beribu, mungkin ratus ribu orang tengok dan sebagainya lah. Cumanya berkaitan dengan kehilangan dengan saudara acap ni, ada banyak perkara yang FJ belajar daripada kisah ini. Dan benda inilah yang FJ ambil sebagai pegangan yang FJ pegang sekarang lah, berkaitan dengan kehilangan saudara acap ni lah. Banyak dia bagi pengajaran kepada diri FJ lah. Orang lain FJ tak pasti, tapi berkaitan dengan dunia mistik ni. Jadi apa yang FJ cuba sampaikan pada malam ni, okey, berbalik kepada ketika kehilangan saudara acap pada ketika itu 2019. Dan pada masa yang sama juga pada tahun 2019, FJ pada ketika itu dalam proses belajar tentang perkara-perkara mistik dan sebagainya lah. Dan pada ketika itu juga 2019 tu berlaku tempoh rawatan member yang FJ selalu bawa beliau tu. Okey, beliau dalam proses rawatan banyak kali pergi ke pusat rawatan, dan pada ketika itu banyak kali jugalah FJ bawa beliau dan sebagainya. Dan banyak kali lah beliau dirasuk oleh jin yang macam-macam lah, macam-macam. Bukannya satu ekor jin ni, lambak-lambak, pelbagai jenis dan sebagainya, pelbagai tahap lah. Jadi pada kehilangan saudara acap tu, waktu dalam proses rawatan member tu, memang ada jin yang masuk dan berinteraksi, beritahu tentang info berkaitan dengan saudara acap inilah. Dia kata acap ni kat sini macam ni dan sebagainya. Dan pada ketika itu FJ masih dalam proses belajar tentang perkara ini. Kita tahu hal tu, waktu tu kita baru belajar kan. Kita rasa macam kalaulah aku dapat bagi tahu kat orang ramai apa yang dikatakan oleh member FJ pada waktu tu telah dirasuk oleh jin lah kan, aku boleh bagi tahu kat orang ramai, mesti view ramai lah. Tapi bagi pandangan FJ,
Ada satu yang AJ pegang, sebab ini bila AJ tengok syarah-syarah daripada ustaz-ustaz ruqyah yang dipercayai lah, dia kata once bila ada yang disampaikan oleh pihak jin, tak kira sama ada jin tu jin Islam ke, jin bukan Islam ke apa ke, jangan percaya. Walaupun apa berita mungkin dia cakap tu benda yang betul, tapi jangan kita percaya dan kita sampaikan kepada orang lain. Ini kaedah method. So pada ketika itu AJ pun baru belajar kan. Kita pun waktu tu kalau rasa memang ni kalau aku sampaikan kau orang, waktu tu video AJ tengah viral tau, semua orang ramai tengok video AJ. Kalau AJ dapat sampaikan kepada orang waktu tu apa yang AJ anggap pada diri AJ ni, mesti AJ rasa macam aku hebat, aku boleh tahu sesuatu, nampak aku tahu macam ni. Tapi hakikatnya sebenarnya benda itu banyak perkara yang tidak betul. Kenapa AJ cakap macam tu? Apabila member waktu tu dia rasuk, member dia tak sedar lah, bukan diri dia lah, jin yang masuk dalam badan dia tu yang macam dahsyat-dahsyat apa semua, dia beritahu Cap ni macam ni, Cap ni macam ni. Lepas tu apabila AJ tengok dekat YouTube, ada juga orang yang upload video yang macam waktu tu orang tu kena rasuk, tak pastilah waktu tu tengah merawat ke ataupun dia buat proses menurun ke. Lepas tu dia bagi info juga berkaitan dengan Acap. Acap ni macam ni, Acap ni kat sini dan sebagainya. Bila AJ dengar balik daripada video yang AJ tengok kat YouTube yang orang kena rasuk tu, terdapat perbezaan maklumat di antara orang yang kena rasuk dekat YouTube tu dengan waktu tu member AJ yang dalam proses rawatan, dia kena rasuk beritahu tentang Acap. Benda tu berbeza. So dekat situ AJ tengok, sebab tu kalau korang tanya pandangan AJ atau pendapat AJ memang tak percaya apabila katakan benda, perkara ataupun maklumat itu disampaikan oleh pihak jin ataupun syaitan. Memang AJ tak percaya terus. Even dia kata dia jin Islam ke, dia bukan Islam ke, memang AJ tak percaya. Sebab mereka pun ada pencanggahan maklumat tak sama. Tapi waktu tu bila AJ tengok lah video yang keluar kat YouTube tu, ramai lah orang tengok kan. Macam seolah-olah jin ni tahu semua perkara-perkara yang gaib macam tu kan. Orang bila dah tak jumpa secara fizikal, waktu tu pihak polis pun turun guna anjing pengesan dan sebagainya. Lepas tu yang turun tu pun bukan biasa-biasa dia, memang pakar lah dalam proses pencarian, pengalaman pun banyak, tapi tak jumpa-jumpa. Dia dah mula pergi kepada perkara-perkara mistik lah kan, cakap ni. Lepas tu pada ketika itu juga berlaku macam ramailah orang bagi pendapat. Ada Tok Bomoh ni bagi pendapat, ada ni bagi pendapat macam ni, dia ada kat sini, dia macam ni, dia macam tu dan sebagainya kan. Jadi bercanggah-canggah. Apabila AJ tengok, AJ teliti balik maklumat yang disampaikan tu, maksudnya sumber maklumat itu daripada konon-konon daripada jin lah, alam gaib dan sebagainya. Maklumat itu bercanggah. So that's why AJ terus tak percaya kalau maklumat itu sampai daripada pihak jin ataupun pihak syaitan lah. Dan sebab itu, kalaulah katakan AJ buat video jalan seram ke apa ke, katakanlah berlaku kerasukan terhadap member, memang AJ takkan keluarkan video tu atas kapasiti, sebab AJ tak nak orang percaya pada apa yang jin tu cakap. Ada beberapa video yang AJ dah terlepas keluar sebab pada ketika itu AJ dalam proses pembelajaran dan AJ tak tahu benda ni. Contohnya waktu tu member kena rasuk dekat Tasik Pedu, tu satu. Lepas tu kalau tak silap dia, itulah yang AJ keluarkan. Itu pun dia AJ berani keluarkan video tu pasal jin tu tak cakap banyak. Waktu tu AJ macam naik marah. Lepas tu AJ tu baca ayat Quran pada ketika itu, dan that's why AJ keluarkan jugalah video tu, sebab AJ nak korang ambil pengajaran lah dan korang boleh tengok ayat-ayat apa yang AJ baca. Tapi kalau once bila dia cakap macam dia bagi pandangan dia, bagi pendapat dia, bagi macam ni, dia beritahu tentang alam gaib macam ni, confirm AJ takkan keluarkan akan video tersebut. Sebab AJ, apa yang AJ pelajari bahawa itulah, kita tak boleh percaya kepada berita-berita yang disampaikan oleh pihak jin. Even walaupun dia mengaku dia ni jin Islam, dia kata dia alim dan sebagainya, pun AJ tak percaya. AJ akan cari sumber yang daripada sahih lah, daripada kita manusia ni kan. Apa laporan polis, laporan pihak bomba dan sebagainya. Dan perkara itulah yang dipesan oleh bekas mantan mufti wilayah, iaitu Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang dia kata ketika proses carian saudara Acap tu ikut alam syariat kita. Maksudnya cari dengan cara guna pihak keselamatan, guna kepakaran masing-masing. Kalau boleh jangan guna sumber daripada alam gaib tu, sebab kita tak tahu. Mungkin AJ cakap ni ada orang yang marah kan,
Dia kata, oh kau tak percaya ke kepada benda-benda macam ni? Seriously FJ cakap, pengalaman FJ banyak berbicara dengan jin ni lah ketika proses rawatan member. Banyak kali dia kena rasuk. Dan pada ketika FJ buat Jalan Seram pun ada beberapa ketika yang dia hampir kena rasuk dan sebagainya. Benda ni FJ tak sebarkan kepada orang, tapi banyaklah FJ cerita dengan dia. Dan dia pun banyak bagi info kepada FJ. Dia sendiri pun cakap, kalau jin ni nak cuba bercakap ataupun bagi tahu maklumat ke apa ke, member FJ pesan, dia kata kau jangan dengar, kau jangan percaya, kau terus je baca ayat supaya benda tu cepat-cepat keluar. Ini pun dia sendiri yang pesan. Member FJ yang selalu kena rasukan, dia pesan macam tu. So satu lagi maklumat yang FJ cuba sampaikan kat korang, FJ bagi tahu situasi sebenar ketika proses rawatan member lah. Ni kita pergi alih sikit tajuk. Pada ketika itu berlakulah perlawanan. Yang ini bukan AJ yang rawat. Pada ketika itu AJ tengok member dia dalam proses rawatan. Dan jin yang merasuk dia tu memang kuat lah. AJ tak nafikan lah, sebab dia sepak orang, dia tendang orang yang ada kat situ dan sebagainya. Memang tengok tu ada kekuatan lah, bukan biasa-biasa juga. Lepas tu dia cabar pada perawat yang ada dekat situ. Dia kata, kau bukan lawan aku, dia kata. Pada jin yang kuat tu dia kata, kau bukan lawan aku. Tapi kita tengok pun memang adalah ciri-ciri kekuatan tu pada jin tersebut. Dan berlakulah perlawanan. Cumanya pada ketika itu, bila dia kata kau bukan lawan aku, kau tak layak lawan dengan aku, lepas tu yang perawat itu pun tanya kepada jin tersebut, habis tu siapa yang layak lawan kau ni? Lepas tu jin tu pun cakap, dia kata yang hanya layak lawan aku ialah Ustaz Harundin, dia kata. AJ waktu tu macam terkejut tau dengan jawapan jin tu cakap macam tu. Sebab untuk pengetahuan semua bahawa Tuan Guru Ustaz Harundin telah pun meninggal dunia. Jadi bila jin tu cakap macam tu, terus terfikir dalam kepala otak AJ, jin ni tak tahu ke Tuan Guru yang hebat tu, Tuan Guru Ustaz Harundin tu telah pun meninggal dunia? Takkan dia tak tahu? Kalau dia ni hebat sangat tentang pengetahuan alam gaib apa kan, takkanlah kau tak tahu Tuan Guru Ustaz Harundin telah pun meninggal dunia? Dia cakap bukan, yang perawat tu bukan lawan dia, yang lawan dia Tuan Guru Ustaz Harundin. AJ pun macam, pada ketika itu AJ macam, itulah pandangan AJ. Maksudnya benda ni berlaku untuk jadi pengajaran kepada diri FJ lah, bahawa jin sendiri pun dia pun tak tahu. Bila ada orang soleh yang mungkin meninggal dunia, dia sendiri pun tak tahu perkara tersebut, yang dia kata dia hebat, dia dahsyat dan sebagainya lah. So sebab tu AJ bila pihak jin ke apa ke, dia kata dia macam ni kan, AJ bukanlah nak memperlekehkan, tapi banyak info yang diberikan itu tidak tepat. Dan kalau pun ada macam dia bagi tahu kita sumber maklumat tu macam betul, dia akan cuba juga untuk selitkan perkara-perkara yang tak betul dalam maklumat yang betul itu. Sebab tu Nabi pesan yang ketika sahabat dapat ayat kursi tu kan, ketika berlawan dengan jin dapat ayat kursi tu, lepas tu orang selalu guna cerita tu saja, dia tak tengok sambungan tu. Lepas tu Nabi pesan bahawa yang ayat yang dia kata ayat kursi tu kita boleh percaya, tapi sesungguhnya jin itu dia pembohong besar. Ayat yang last tu, sesungguhnya jin tu dia pembohong besar. Maksudnya Nabi dah bagi peringatan kepada kita. Walaupun mungkin maklumat yang disampaikan tu ada dalam Quran, ada dalam hadis dan sebagainya, tapi takut dia cuba pisongkan akidah kita lah. So sebab itu berkaitan dengan kes kehilangan saudara acap ni, dia banyak sangat beri pengajaran dan pembelajaran kepada FJ berkaitan dengan dunia mistik ni. Dan ini adalah pandangan FJ. Kalau korang mungkin berlainan pandangan ataupun pendapat, ataupun korang rasa aliran yang FJ bawa ini tidak sama dengan aliran yang korang belajar, it's okay, kita tidak ada masalah, kita tak payah bergaduh dan sebagainya. Dan FJ pun tak suruh orang percaya apa yang FJ pegang, FJ percaya dan sebagainya. FJ pun tak suruh. Sebab benda yang penting yang korang kena pegang ialah Al-Quran dan Sunnah. Kalau apa yang dicakap ni dia bercanggah dengan Quran Sunnah, jadi tinggalkan. Jadi berkaitan, berbalik kepada misteri kehilangan saudara acap itu, apa yang AJ nak cerita kat sini, wallahualam, AJ tak tahu pasal AJ tidak berada di sana. Tapi pada ketika proses rawatan member dan sebagainya kan, AJ dapat banyak info daripada macam orang kata daripada jin lah yang sampaikan, dia kata acap macam ni, dan dia suruh AJ sampaikan kepada keluarga acap. Tapi AJ mengambil
inisiatif untuk tidak sampaikan maklumat tersebut, kerana kita tak pasti akan sumber maklumat daripada jin tu. Macam dia cakap, banyak yang tak betul. Kemudian dalam masa yang sama, kita sendiri pun nak jaga hati dan keluarga, perasaan saudara mara acap tu lah kan, ada mak dia dan sebagainya, yang itulah. So dia harap kalau orang tanya adakah kemungkinan saudara acap ini diculik oleh alam bunian dan beliau masih hidup ke apa ke, wallahualam. Sebab tu perkara gaib kita tak boleh kata, dan benda ni memberi tamparan hebat lah kepada tok bomoh ke, tok dukun ke pada ketika itu, yang kata acap ni macam ni, acap ni macam ni, tak lama lagi dia akan keluar, tak apa ni acap tu macam ni, dan benda tu semua bercanggah. Tak ada satu pun info yang tepat. Masing-masing sekadar benda yang tak pasti. Okey, jadi benda bila kita tak pasti, jadi kita ikut saranan daripada bekas mufti wilayah, iaitu Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bahawa kita cari saudara acap ni menggunakan alam syariat kita lah, dan juga proses macam kalau nak baca ayat Quran ke apa ke, kita berdoa kepada Allah supaya diberikan. Sebab mak beliau pun, mak kepada saudara acap tu pun, memang dia berada di tempat kejadian. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibagikan petunjuk, sama ada kalau hidup lah, kalau meninggal dunia dan sebagainya akan jumpalah, orang kata mungkin tubuh badan dan sebagainya kan. Jadi mak dia sendiri pun buat cara yang macam tu. Siapalah kita nak bagi pendapat ataupun pandangan berkaitan dengan kehilangan saudara acap. Cuma pengajaran kat sini iaitu nak korang hati-hati apabila korang dapat info daripada jin ke, daripada mana-mana ke, daripada mana pihak, jika sumber itu memang dah datang daripada jin dan sebagainya, tok bomoh bagi tahu ke apa ke, ataupun yang mengaku perawat Islam pun dia bagi tahu macam ni, benda yang kita pun fikir macam mana dia ni boleh tahu kan. Yang itu kalau boleh kita cuba untuk elakkan lah, insyaAllah. Okay, jadi video ni santai saja. Sampai di sini saja untuk video kali ni, dan nantikan video react seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.